Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episod yang ke-19 ini dalam siri Tazkirah Ramadan tahun 2024, dan kita masih lagi berbincang mengenai taubat. Saya telah berkongsi tentang tanda taubat kita tu diterima. Yang pertamanya, kita merasakan tertingkatnya kekuatan untuk melakukan amal soleh. Maknanya diri dia menjadi lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Ini satu indikator. Seandainya peningkatan diri, peningkatan kualiti diri itu masih belum dirasai oleh dirinya. Sebab kita bertaubat ni bukan untuk mengambil hati orang lain. Ini untuk keselamatan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi bila kita rasa kita masih ditakut tu, masih tidak berkemampuan untuk meningkatkan amal soleh kita, maka kita perlu terus bertaubat pada Allah SWT. Maksudnya kita belum sampai ke tahap taubat yang Allah kehendaki, yang Allah kurniakan keampunan. Yang keduanya, Allah kurniakan dalam hati itu bila kita benar-benar bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah SWT. Allah letakkan dalam hati itu rasa cemas terhadap azab dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni rasa takut kepada kemurkaan Allah dan azab Allah tu dia tidak begitu kuat. Tapi setelah dia bertobat, dia cukup takut yang dia akan diazab oleh Allah SWT. Sebab rasa takut kepada Allah SWT, takut kepada kemurkaan Allah SWT, takut pada kebencian Allah terhadap diri kita, takut tidak dicintai oleh Allah SWT, takut dibiarkan oleh Allah SWT kita hidup ni tanpa penjagaan dan perlindungan Allah SWT, yang disebut sebagai khaufullah, rasa takut pada Allah SWT, atau disebut juga, tapi maknanya ada setengah-setengah ulama mengatakan takut yang lebih tinggi, iaitu khasyatillah, rasa takut kepada Allah SWT itu adalah tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT. Dan dia rasa walaupun dia merasakan takut, tapi ada ketenangan kerana dia telah rujuk semula, kembali semula kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hatinya hancur kerana bertaubat. Ini orang yang benar-benar bertaubat, hatinya hancur. Ketakutan yang sangat terhadap seksa yang amat berat mengakibatkan remuknya hati dan membuatnya dia rasa goncang.
Dan ini boleh menerbitkan air mata penyesalan yang benar-benar. Semasa dia bertaubat dan selepas tu hatinya dah mula lembut sikit, maka dia bila dia dengar Al-Quran dibacakan ataupun dia baca Al-Quran, Allah kurniakan kepada dirinya itu walaupun sedikit, walaupun sementara, tapi hatinya mampu menerbitkan air mata. Inilah disebut oleh Ibnu Jauzi sebagai air mata pendosa. Ini satu peningkatan diri apabila kita mampu untuk menangis disebabkan oleh maksiat dan kemungkaran yang telah kita lakukan. Bukan semua orang ada ni. Saya kadang-kadang rasa, adakah iman aku ni terlalu lemah, ataupun keyakinan aku terhadap Allah dan akhirat itu begitu lemah sehingga bila jatuh kepada dosa hati tak mampu menangis masa bertaubat dan menangis setelah taubat tu pun. Maknanya hati tak cukup lembut. Jadi marilah kita berusaha untuk menangis agar Allah kurniakan kita air mata penyesalan, air mata sedih kerana kita biarkan diri kita tewas dengan nafsu syahwat kita seketika sehingga kita terputus daripada Allah SWT. Saya sebutkan dalam episod yang sebelum ni kan, maksiat itu berlaku bila seketika kita terputus daripada Allah SWT. Seandainya kita berterusan dalam melakukan maksiat dan tidak bertaubat, maknanya kita terus menerus menjauhkan diri daripada Allah SWT dan memutuskan hubungan dengan Allah SWT. Sedangkan denyut jantung kita itu pun hanya boleh berlaku dengan izin Allah. Kerana kedipan mata kita pun hanya boleh berlaku dengan izin Allah. Inilah makna kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala-galanya. Jadi kita bila seorang itu bertaubat dengan sebenar-benarnya, telah melakukan taubat nasuha, dia akan rasa cemas terhadap azab Allah. Sebelum ni rasa jauh, samar-samar, dan azab itu semakin benar dalam hati dia. Dan dia sungguh-sungguh tidak mahu diazab oleh Allah SWT walaupun seketika. Kerana dia tidak boleh membayangkan diri dia makan buah zakum contohnya, minum hamim dan rislin, berada di satu tempat dalam neraka yang suhunya panas dan semakin panas. InsyaAllah nanti kita akan bincang tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan neraka dan syurga. Tanda yang ketiganya taubat ini diterima adalah hatinya tidak ingin lagi melakukan maksiat ataupun perbuatan dosa itu. Dan dia
ada kekuatan untuk menahan diri dia daripada mengulangi kedurhakaan dia terhadap Allah SWT. Seandainya dia berulang, dia meneruskan taubat dia sehingga tanda-tanda taubat diterima ini ada terbit dalam diri dia. Ini kita perlu sebenarnya lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, jangan kita tangguhkan taubat kita. Sebenarnya Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, Allah menyediakan peluang dan peruntukan untuk mengampuni dosa kita. Rugi sangatlah orang yang tidak bertaubat di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan sekarang ni kita pun dah hampir-hampir memasuki 10 yang terakhir Ramadan tu. Kita sama-samalah kita merebut peluang untuk benar-benar bertaubat kepada Allah SWT dan mengharapkan Allah kurniakan kita keampunan dan tunjukkan dan berilah kita rasa tanda-tanda taubat kita tu diterima oleh Allah SWT dan Allah telah mengampuni dosa kita, insya-Allah, dan kita keluar dari Ramadan ni dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.